Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan Nazir, tuan kuasa, tuan imam dan kawan-kawan masjid seterusnya, ahli jamaah qaryah Masjid Besar yang dikasihi Allah sekalian. Hari ini ialah hari ke-6. Maghrib ni masuk hari ke-7 Zulhijjah. Cakap-cakap yang banyak sekarang ni ialah hari Arafah akan berlangsung pada 9 hari bulan, iaitu hari Jumaat. Jumaat 9 hari bulan Zulhijjah bersamaan dengan 9 hari bulan Julai. Kali ini bulan kita ni mula daripada bulan 6 sampai bulan 7 ni nampak sama je. Dan banyak orang bercakap mengenai bilakah sebenarnya kita patut membaca doa yang disebutkan doa makbul, iaitu pada hari Arafah. Sedangkan hari Arafah bagi orang Malaysia nampaknya pada hari dia hari Arafah hari 9 hari bulan, hari Jumaat, betul ya tu? Kita raya hari raya kita hari 10 bulan hari apa? Ahad itu dia. Hari Arafah di di Mekah ialah pada hari Jumaat. Jadi kita raya hari Ahad. Jadi ada sepatutnya kita akan dahulu daripada Mekah tu 5 jam aja. 5 jam. Kalau dia pukul 1 tengah hari, kita pukul 5 petang. Jadi jawapannya begini. Doa yang orang di Arafah, doa orang di Arafah itu berlangsung pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat bersamaan di Malaysia pukul 5 petang. Pada pukul 5 petang. Tapi hari Arafah mengikut kalender bagi Malaysia, ialah pada hari Sabtu. Artinya wukuf dah sudah. Jadi kita pulunlah pada hari Jumaat tu. Pertama hari Jumaat. Hari Jumaat ialah hari doa makbul. Biasa setiap minggu kan ada hari Jumaat. Pada hari Jumaat tu ada satu masa yang disebut makbul doa. Memang ada pada hari Jumaat. Bila Allah tak beritahu, tapi dibagi-bagi tahunya. Pertama katanya pada waktu antara 2 khutbah. 3 khatib baca khutbah tu, kan dia berhenti sekejap, itu waktu dia antara 2 khutbah. Ada ulama mengatakan selepas sembahyang asar, waktu-waktu dia tu. Namun demikian, dia memang satu rahsia. Sebab itu pada hari Jumaat kita diminta berdoa. Tetapi Jumaat ini ialah hari wukuf di Arafah. Bagi orang yang wukuf di Arafah selepas tergelincir matahari, iaitu Zuhur tu, disitulah doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada waktu ini tak ada. Daripada gelincir matahari sampai maghrib tu itu berdoa dah. Allah akan makbulkan doa itu. Jadi kita di Malaysia waktu itu ialah hari Jumaat. Maka eloklah kita mengambil peluang pada pukul berapa tu, pukul 5 petang, gelincir matahari di sana, kita pun bacalah doa. Bacalah doa sama, kita pohon agar Allah makbulkan doa kita. Itu satu perkara isu yang utama Sedangkan puasa hari Arafah yang kita disunatkan itu memang hari Sabtu. Sebab ikut kalender Islam
yang telah diputuskan oleh majlis raja-raja kita. Jadi yang eloknya Jumaat tu puasa dinamakan puasa Tarwiyah. Yang Arafah Sabtu tu puasa Arafah. Tarwiyah Arafah, ya. Yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara tunggal puasa, dah saya sebut dulu, puasa pada hari Arafah, yang hari ke-9 hari Arafah. Puasa pada hari ke-9, Allah ampunkan dosa setahun yang lampau dan setahun yang akan datang. 2 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil peluang. Jangan, artinya kita belum buat dosa lagi malah diampun. Sampai begitu Allah tu memberikan offer, peluangnya kepada hamba-hambanya, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan pada malam hari raya tu pula, pada malam hari raya tu Allah akan mengampunkan dosa itu 10 betul. 10 itu mengampunkan dosa orang yang minta ampun. Allah mengampunkan dosa manusia sebanyak bulu kambing biri-biri yang banyak akan diampunkannya. Tapi ada satu syarat saja, mohon ampun. Mohon ampun. Orang tak minta, sebab itu kita minta Astaghfirullahaladzim. Kita ulang banyak kali, 10 kali kita ulang, 100 kali kita ulang. Kenapa? Kerana yang pertama tu, ego tu masih ada dalam tu. Ego tu. Kok kalau yang nombor 10 kan baru ego tu hilang. Kan kita manusia, kalau tak ada ego tak jadi kita ni, tak jadi manusia kita ni. Sepasal ada ego tu lah jadi kita ni jadi manusia. Maka ego tu yang dipanggil itu ego dalam bahasa Inggeris sebenarnya. Apa namanya? Besar diri kan? Oh, rasa diri itu mana boleh salah, mana boleh minta-minta. Jadi sebab itu diminta ulang-ulang. Kok kalau yang pertama tu masih lagi ada was-was dalam kepala tu, ya tidak. Sampai betul-betul akhirnya yang ke-10 tu air mata dia keluar. Air mata dia keluar, dia terasa dia hamba. Aku dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan daripada material ataupun air elok. Air tak elok. Air tak elok. Air mani. Lelaki perempuan cantum, dari situlah kita jadi. Jadi maksudnya kita sedar diri kita, memang kita ni bergantung benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak masuk syurga pun gantung dengan dia. Tak ada pula kita rasa kita wah, aku masuk syurga kalau amal aku banyak dah. Allah memasukkan orang syurga bukan kerana amal yang banyak, kerana belas kasihan dia, kerana rahman rahim dia. Rahman dan rahim dia. Oleh kerana itu kita diminta supaya buat. Jadi puasa itu satu daripadanya ialah perangai orang buat korban juga tu. Perangai ataupun sifat-sifat orang berkorban tu ada dalam puasa. Apa yang kita korbankan? Makan kita korbankan. Kita patut makan, tapi kita korbankan makan itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu memang dia punya sifat-sifat berkorban itu ada dalam puasa. Sebab itu bagi orang yang berpuasa, Allah kata pahalanya tidak akan tentukan. Aku akan menentukan berapa pahala aku nak bagi pada orang puasa. Kerana puasa itu dibuatnya kerana aku, maka aku sendiri akan membalasnya berdasarkan kepada setakat mana dia punya kesedaran berpuasa dan sebagainya itu. Itu dasar yang dia akan bagi pahala. Jadi pahala puasa ni ada orang dapat nak mengagaknya, kerana Allah janji dia sendiri nak bagi pahala puasa. Jadi ciri-ciri korban itu terdapat dalam puasa itu. Dahaga, lapar, letih, ngantuk. Itu semua ialah kenapa engkau puasa? Korbankan
waktu makan tengah hari aku korbankan minum aku korbankan rezeki yang Allah bagi kat aku dalam peti ais tu kami banyak tu. Tiap-tiap 5 minit aku boleh makan. Tapi aku korban kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi unsur-unsur korban itu Allah dan latih kita dalam puasa. Jadi korban yang kita nak buat pada mulai 10 bulan, mulai 10 Zulhijjah, iaitu kita panggil hari raya Aidil Adha. Aidil Adha itu ialah korban yang disebut taqarrub ila Allah, merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut korban lambang, perlambangan. Korban itu mestilah sesuatu yang kita sangat sayang. Kita sangat sayang. Jadi apa lambang sayang itu? Lambang sayang itu dimulakan Kabil dan Habil, ya. Kabil dan Habil diminta oleh kerana mereka dia Kabil dengan Habil ni zaman mula-mula dulu Nabi Adam akan melahirkan sepasang. Jadi Kabil sepasang dengan perempuan, Habil sepasang dengan perempuan. Jadi pasangan yang seorang ni cantik, pasangan ni jadi silang kahwinnya. Maka yang rasa pasangan dia cantik, dia rasa tak patut dah. Mana boleh aku punya tak cantik, kau punya cantik kau. Mula tak puas hati dah. Maka untuk menyelesaikan masalah itu, Allah minta supaya Kabil dan Habil membuat korban. Itulah dia Kabil memilih ternakan dia yang paling cantik sekali, yang paling gemuk sekali, yang warnanya yang mendengar cakap kambing dia tu. Itu dimaksudnya yang paling dia sayang. Kita ni kata lah, tapi pada waktu itu kita sebut dia cari yang kambing yang paling sayang sekali. Sedang yang seorang lagi ni, adiknya pula memilih yang ini memang ternakan, yang dia ni pertanian. Jadi ketika dia ambil yang buruk-buruk, yang dah tak elok, dah kering kontang, yang itu yang diserahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, letakkan di satu tempat, maka disambar oleh kilat yang kambing kibas tadi, yang cantik tadi. Selesai masalah itu, maka jelaslah korban yang diterima oleh Allah ialah kibas yang disayang oleh tuannya. Itu dia punya cerita. Maka kibas ini turun balik semula bila? Kibas ini menggantikan sembelihan Nabi Allah Ismail yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim. Itu disebut oleh ulama, bila Nabi Ibrahim sentak aja pisau tu dengan pejam mata, maklum mana dia tengok ni yang kibas. Maka kibas yang dikorbankan oleh Habil tadi menggantikan anak itu. Ini kisah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim ini pula ialah seorang nabi, ya, yang seorang nabi yang kita tahu ayahnya tukang buat patung, ya tidak? Tukang buat patung. Jadi ayah tukang buat patung, dan dia pula dilantik oleh Allah sebagai rasul. Jadi jangan rasa kalau kita ni bini anak tak jadi begitu. Ya, jadinya sampai dah umurnya tua dah, tak ada anak, tapi dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa. Dikatakan isteri itu mandul pula tu. Namanya Sarah. Dah ulang dah minggu sudah. Kita ulang-ulang aja. Sarah namanya. Siti Sarah. Jadi Siti Sarah mandul bukannya tak beranak itu, tapi dah disahkan mandul. Memang tak boleh beranak. Maka dia nikah dengan persetujuan Sarah, dia nikah dengan hadiah seorang yang bernama Hajar, yang dihadiahkan oleh satu pembesar kepada dia. Dia kahwin dengan itu. Kahwin dia pun
mengandunglah. Ketika itu umur Nabi Ibrahim lebih 80. Dapat anak dia daripada isterinya yang ada. 13 tahun lepas itu, Sarah yang mandul tadi, berkat doa dia yang selama ini, mengandung pula Sarah. Beza umur dia waktu 13 tahun. Namanya Ishak. Yang ini namanya Ismail. Dari Ishak itu lahirlah orang Bani Israel. Daripada Nabi Allah Ismail ni sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia punya jalur tu. Orang Melayu ni rupa Nabi Allah Ibrahim ni ada satu lagi isteri dia. Qatirah namanya. Jadi keturunan Melayu ni dikatakan oleh ulama dia keturunan Qatirah tadi, isteri Nabi Allah Ibrahim yang nombor 3. Ini kena, tak ada mengaji sini, kena carilah maklumat-maklumat ni, ya. Siti Qatirah nama dia. Ini popular sekarang. Orang cari buku-buku ni sekarang. Orang baru tahu rupanya kita ni keturunan Nabi Ibrahim juga, tapi dari isterinya yang ketiga, yang nama Qatirah, Siti Qatirah. Baik, itu secaranya. Tapi kisah korban ini, di mana korban ini sangat penting itu. Korban ini tadi yang disayang sekali. Korban yang di sini Nabi Ibrahim ni Allah minta, itulah anaknya yang pertama, Nabi Ismail. Cuba ya. Itulah satu-satunya anak. Apa nama Ishak belum ada ya. Itulah anak. Dah lah sampai umur 80 tak dapat anak. Cuba yang kita ni kahwin je bulan ini, bulan 9, belum bulan 9 kita dah dapat anak seorang. Lepas itu orang kata macam mengira kayu api dia, setiap tahun dia datang. Apa ada masalah? Orang ni, Allah nak tunjuk kepada kita betapa sayangnya Nabi Allah Ibrahim itu kepada anaknya. Itu hal tarbiyah dipanggil mimpi. 3 hari dia mimpi. 6, 7, 8 mimpi. Hari 9 tu baru 9 tu hari Arafah. Jadinya cerita ini ialah kisah dituliskan Allah dalam Quran. Itu kelebihan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang alim pada zaman Nabi itu yang jahiliah, jadi panggil jahiliah itu bukan berarti tak tahu baca. Jahiliah itu artinya jahil dari Islam. Pandai-pandai orang tu, pandai. Artinya banyak yang Nabi sebut ni memang dia tak pernah dengar dalam sejarah dunia. Tetapi Nabi sebut cerita Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Adam, yang ini tak pernah dengar ni. Memang orang ni bukannya sebarang manusia Muhammad ni. Jadi maksud korban itu ialah mengorbankan sesuatu yang paling kita kasihi. Itu yang penting sekali. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sudah mensunnahkan kepada Nabi Ibrahim, korban itu ialah digantikan dengan binatang, maka kita pula berterusanlah dengan binatang-binatang. Bila disebut dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab disebut al-adhiyah, berarti sembelihan haiwan korban yang berlangsung pada waktu duha. Itu asal dia, waktu duha lah. Waktu lepas sembahyang tu, lepas tu esoknya pagi, tapi boleh juga petang. Waktunya tu hari 10 Zulhijjah, 11 Tasyrik, 12, 13. 4 hari itu ialah hari menyembelih korban. Bermula daripada selepas sembahyang. Dan dari segi syarak pula, korban bermaksud menyembelih unta, lembu, kambing sebagai cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari raya korban dan Idul Adha. Setahun 4 hari itu saja. Hari yang lain ada dinamakan aqiqah. Hari yang lain sembelih ada dinamakan sedekah. Hari yang lain boleh hibah. Hari yang lain boleh saja nak perayaan, macam-macam buatlah. Tapi yang bertaraf ibadah ini, korban ini, dia hanya 4 hari saja pada tiap-tiap tahun dalam bulan Zulhijjah. Jadi binatangnya
sudah ditentukan. Ya, unta, lembu, kambing. Apabila kita sebut kambing tu ni, kibas lah sekarang ni apa apa nama kambing orang ni banyak nama kambing ni sekarang ya. Oh, macam-macam kambing kita dengar nama. Asal itu masuk lah tu. Tak payahlah, ini tak ada tau, ini tak ada dalam Quran ni, tak ada. Tak ada, asal kambing ada. Kibas ke apa ke, kambing. Lembu termasuk kebau. Kebau tak ada masuk dalam buffalo, tak masuk. Tapi dia termasuk dalam lembu. Unta. Jadi jangan pula nambah-nambah arnab. Janganlah. Apa siapa 4 dua kakinya. Jangan. Ya? Kalau apa pula khabarnya rusa macam mana? Rusa. Kaki 4 juga. Itu biar ulama buat keputusan. Apabila rusa dari ternak orang, dulu rusa orang tak ternak. Lepas dalam hutannya, sekarang dah ternak. Bila ternak dia mungkin berternak lembu pula. Mungkin misalnya. Tapi itu kena ada ijtihad ulama. Mungkin dia masuk ke dalam dipanggil al-an'am ya. Binatang 4 kaki dia masukkan. Itu kita ini saja sembang jangan masuk ke kepala lah. Tapi kalau ada orang pula dia banyak usaha, aku nak korban jugalah. Silakan. Semoga Allah terima kan. Jadi tak adalah pula jangan usaha tak pakai. Lagi mahal, lagi sayang. Mahal kalau seekor bukan mudah. Berapa sekilo masa tahun 18, tahun 18-15 dan RM60 dah kilo dah usaha. Sekarang takkan RM60 rasanya. Lagi mahal, lagi sayang patutnya. Apabila dia dah ternak kan. Dia unta kan ternak, lembu ternak kan. Kuda tak masuk. Sebab itulah yang katakan binatang ni pun dah ditentukan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau nak mencarikan dalilnya, selalulah kita baca fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Maksudnya ialah oleh itu dirikanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai tanda syukurmu. Itu pada waktu itu. Itu dalil Quran. Artinya Quran bagi dalil, bukan Nabi. Quran bagi dalil. Nabi mengajar macam mana nak buat. Nabi mengajar macam mana nak buat. Semayang dalam Al-Quran ditulis begitu juga, solat. Tapi Nabi mengajarkan macam mana nak solat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu seperti mana engkau melihat aku semayang. Jadi begitu juga dengan korban ini, ya. Dan dalam korban juga disebutkan bahawa ianya ialah tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang penyakit-penyakit yang banyak. Ini bukan kampung kita lah, tempat-tempat lain kan. Korban ni dia akan jadi bergaduh pasal membagi-bagi daging. Bermakna keikhlasannya tak sampai lagi. Pasal dia merasa masih dia punya tu, dia rasa kenapa orang tu lebih, kenapa orang kurang dia macam tu. Saya tak ikhlaskan hati kita. Itu yang senang itu. Yang senang tu bagi je ke nasi tu. Mesti saya ulang nasi lah. Senang tu itu. Jangan nengok. Nengok kan dah rasa sayang pula. Orang dapat bawa depan, yang kita pula bawa belakang. Mula syaitan tu masuk tu. Orang tu bawa depan, orang tu bawa belakang, banyak daging tahu. Awak bawa depan kecil. Kenapa? Kau tengok dia potong hati tadi, hati tak sama 7 kecil. Jadi oleh kerana itu, inilah yang kita kata kadang-kadang hal-hal macam ini sia-sia kerja kita. Jadi nampaknya pihak masjid dah pun menyiapkan pembagian ya. Satu bagian tu nanti apa yang patut dia dapat. Kan saya dah sebut tadi, daging korban itu ialah untuk 3 sekurang-kurang. 1/3 untuk tuan yang yang tuan tu untuk dia punya family. 1/3 lagi untuk jiran tetangga dia, sahabat andai dia, kawan-kawan baik dia. Tak kira kaya ke miskin, raja pun boleh. 1 lagi fakir miskin. Jadi 1/3 fakir miskin, 1/3 sahabat handai, 1/3 tu family dia.
Itu dia sekurang-kurang dia punya pembagian untuk kita dapat. Setengah orang di masjid dibaginya 7. Awak ambil 7. Dah. Balik awak punya masalah. Setengah tempat tidak, dia dah bagikan pula untuk orang miskin, dia terus bagikan di sini. 2 je untuk kau. Ada pula ni 1 je untuk kau, family je, lain yang terbagi. Ini terpulang kepada bijaksana. Tak ada apa-apa. Tapi yang penting sekali, korban ini ialah tanda kesyukuran kita kepada Allah SWT. Cuba kira berapa kali nafas yang kita ambil sepanjang setahun 365 hari. Berapa nafas yang kita ambil? Berapa kali? 1 minit kita bernafas, kata ahli sains, doktor cakap dengan saya, antara 28, di antara 18 ke 28 kali seminit. Jadi kalilah 27, kalilah 60. Satu minit, satu jam kan 60 minit, kalilah. Begitu kalilah sehari 24 jam, kalilah 365. Itu nafas itu saja kalau dikira oleh Allah RM1 sekali nafas, tak terbayar dah kita dah. Saya selalu ulang je, buah pinggang ni kalau dah kena pergi ke ke mesin dialisis tu ni, kalau berduit dia jadi 400 kali datang. Kalau yang tak berduit 160 dan sebagainya. 3 kali seminggu. Kita katalah 200 kali. 3 kali seminggu, 600 seminggu. 4 minggu, 6 kali 4 berapa ya? Apa? 6 kali 4? 2,400. 2,400 sebulan. Dia je nak. Dia nak 2,400. Gaji awak 1,800. Dia saja nak 2,400. Tak usah kaya minyak pergi lagi tu, naik basnya sebagainya, dia saja sebulan. Jadi 10 bulan berapa? 24,000 dia saja kalau dia meragam. Tapi kalau dia tak meragam, apa tak bayar, tengok pun tak bayar. Elok aja dia tu, tak payah tengok. Kan adik saya Musa kan, tu yang saya tahu sangat. Itu contoh dia. Ini yang atas ni, yang otak ni, berapa nilainya kalau dia meragam? Ada seorang pelajar di Amerika, tiba-tiba di tengah belajar sana dapat tahu sakit kat sini. Kena sakit, cek nak kena bedah. Dibedah di sana, duit sini 750,000, duit sini. Balik. Itulah rega tu, rega otak tu. Ada sikit je cacat dia dah dari 750,000. Nak bagi tahunya, infrastruktur yang Allah siap dekat badan kita ni, nilai ni bukan juta. Bukan juta. Tadi kita kata ini setahun 24,000. 10 tahun berapa? 240,000. 100 tahun 2.4 million. Ini kalau 100 tahun ini. Ini tadi, ini yang bergerak tangan ni, pasal jantung ini bergerak ni, duk, hiduplah ni. Berhenti je dia, orang tu, mata ada dah, habis. Sekaya mana pun awak raja kalau awak orang kira nak ngapan gitu kan, dia hantar ke kubur, tak ada orang nyimpan dia. Tak ada orang nyimpan awak. Jadi nak bagi tahu infrastruktur ini, tangan ini 1, 2, 3, 4 ni, kalau meragam, la ilaha illallah. Kuku tu kalau buruk satu, bila berjumpa dengan orang, inilah kuku ni sakit, alah kuku ni, cakap itu je lah. Makan pun dia tak lalu lah, cakap itu je. Tetapi bila sempurna kita tu, apalah ada satu nama untuk lembu 300 sekarang ni. Kalau buat di Kemboja 320 satu kepala. Dia lembu dia 2,200 ekor lembu dia. Tapi lembu itu boleh letak atas kepala.
boleh angkat benda kambing tu. Saya tengok dia orang bawa naik motor, tak lembu ni. Kecil lah lembu ni. Kalau 220 artinya sehari berapa ringgit dia? Kalau RM365 satu nama, bermakna macam RM1 sehari lah kita nyimpan untuk korban tu. RM1 sehari. Alalah, nafkah yang kita ambil ni, nafkah yang kita ambil ni satu cerita, kita menambah tu satu cerita. Tapi bila kita sedut balik tu, bayanglah kalau Allah letak apa nama tadi, COVID je pun dah cukup lah. Bertutup semua. Tak berani dah. Tu COVID. Kalau racun, bertutup pun mati. Apa maksud saya? Dibersihkan pula oleh Allah segala apa nama yang ni, udara kita ni bersih pula daripada apa juga yang ada, kerana nak menentukan. Hidung tu pula ada bulu dalam hidung tu. Bila menyedut tu, apa nama, kekotoran tu sangkut dekat bulu-bulu tu. Sebab itu bila kita ambil semayang, kita tengok Emboi bersihkan itu lah. Ya Allah, ciptaan Allah ni kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna ciptaan Allah. Jadi yang dipanggil rasa syukur tadi, macam mana saya sebut cerita macam tu supaya semua orang rasa dia nak. Cuba yang digesi ni 10 ekor. 10 ekor. Saya dah kira rumah digesi ni masa saya hantar beras dulu. Kalau tak salah Razak berapa? Tak sampai 300 lah kan? Tak sampai 300. Bermakna kalau 60 orang yang ni kalau ni 70 orang ni. 60 orang, kita katalah 60 orang ni 60 ketua keluarga, bermakna 20% orang sini berkorban tahu. Tapi ini lebih satu. Ini 70. Arti bukan 20% orang sini berkorban. Lebih daripada 20% orang sini berkorban tahun ini. Tahun depan orang lain pula. Tapi orang kampung ini tahun depan orang lain pula. Kita kekalkan kalau boleh biar 10. Lebih lagi baguslah. 10 tu sudah menggambarkan orang Gresik 20% daripadanya buat korban. Kita sekolah Gresik ada satu dapat 5A. Muridnya berapa? Muridnya 30 orang. Berapa orang dapat 5A? 1. Jadi berapa persen tu kan? Tak sampai 1%. Itu bangga betul kita. Ada seorang, ya Allah. Habis semua orang cerita seorang. Tapi ini Gresik 10 ekor, 70 orang. Daripada 250 rumah. Tadi saya kira tu kalau sekiranya 300 rumah, 20% ialah 20% ialah 20 rumah. Ini tak sampai dalam 250 rumah, tapi yang buat korban 70. Bermakna tiap-tiap tahun, 5 tahun genap 100, 5 tahun genap 100, 5 tahun genap 100 yang buat korban. Itu yang patut jadi kebanggaan kita. Syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang akan mengira itu percentage, dipanggil percentage. Sebab itu korban ini ialah tanda. Itu yang saya nak sampaikan tadi. Tanda kesyukuran kita kepada Allah yang telah beri nikmat. Saya tadi cerita nikmat yang ada kena-mena dengan kita. Nikmat anak berjaya, tak usah cerita, itu cerita lain lagi dah. Anak-anak menyenangkan hati, satu cerita lain lagi. Anak-anak yang dulunya nakal sekarang dah baik, satu cerita lagi. Itu semua nikmat. Motor sejak beli-beli tak ada dia rosak-rosak. Orang dah 3-4 kali rosak, kita elok aja. Itu semua nikmat. Selera makan. Wah, nampak Haji Gulai itu dah menelan Elio dah.
Ada orang tak nak makan kerja mani, takut. Dia dah mengenali liur dah. Inilah yang kita kata nikmat-nikmat. Pertama yang nampak, yang nyata, yang tersembunyi, yang belah-belah dalamnya langsung kita tak tahu nikmat dia. Langsung kita tak tahu. Jadi oleh kerana itu pada 10 hari bulan saya sebagai penceramah bertauliah Negeri Selangor ni dihantar jugalah oleh Jabatan Agama tu bagi tahu selaraskan ya sembahyang raya pukul 8 seluruh Negeri Selangor pukul 8. Pasal apa? Nak nyuruh balik korban. Biar cepat kata dia beli korban. Gitu sangat. Itu selaraskan seluruh Selangor. Jadi oleh kerana itu pada apa yang saya dah sebut, apa yang saya sedar dan cerita lebih kurang ni, mana yang saya teringat, marilah kita sama-sama mulai daripada hari ini, kita membeli pada hari 10 bulan. 11 bulan start dah masuk, buat satu tabung RM1 sehari. RM1 sehari. RM1 sehari bermakna dapat RM365. Boleh dah korban di apa? Di buku wajah. Lembunya kecil lah, tapi korbannya gitu juga. Gitu. Kalau di sini lembunya mahal sikit, lembu kita besar lah kan. Sini. Ya. Jadi oleh kerana itu maksudnya tak ada benda susah. Tak ada benda susah, tapi mahu ke tidak mahu. Kan? Mahu ke tidak mahu. Jadi kalau di rumah tu ada suami isteri pergi pasar setiap hari, suami bagi duit RM20, RM19 dia belikan dia makanan, RM1 dia masuk dalam tabung. Dah siap dah dia untuk dia nak buat korban pada ini, untuk korban kita ya. Itu yang mahal betul harga itu yang mahal pengorbanan itu. Kerana hari-hari dia berniat untuk buat korban, hari-hari dia berniat untuk korban. Dalam masa dia menyimpan duitnya untuk nak korban tu, meninggal dia, maka sangat besar. Tidak ada ibadah yang lebih besar daripada korban yang disukai oleh Allah pada hari raya korban. Tak ada ibadah lebih. Itulah yang paling Allah hendak. Allah hendak daripada hamba-Nya buat korban. Allah hendak dia buat korban tu bukan untuk dia makan. Dia ambillah sebab berapa yang dia mampu makan, yang lain dia akan sedekahkan kepada orang. Boleh masak orang bagi, boleh bagi mentah. Kalau kita bagi mentah, artinya kita demokrasi. Pasal bila kita bagi mentah, orang tu boleh buat rendang ke, orang nak boleh guna lemak ke, orang nak boleh buat masak kari ke. Itu demokrasi nama. Tapi kalau kita masak, itu bukan demokrasi. Itu autokrati. Autokrasi maksudnya bernama kuku besi sikit lah. Kita dah masak gulai rempah semua ya, semua orang makan gulai rempah. Jadi sunat daging mentah. Sunat dibagi mentah, biar dia sukati dia nak buat, nak goreng potong lipet-lipet, goreng, sukati. Demokrasi macam ni. Jadi jangan pula dikata tu kan kita bagi mentah aja. Tidak, bukan itu maksud saya ya. Maksud saya apa saja dibuat, yang penting sembelihan korban tu berniat aja kita, saya dah siap buat korban. Darah tu belum sampai ke bumi, pahalanya sudah dikira, sudah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita ingat betul-betul kita nak puasa ya, hari Arafah. Kita puasa. Sayang sangat kalau kita tak buat hari Arafah. Buat hari Arafah. Dan korban ni kalau tak mampu ini, pakai anak beranak, tahun depan kita buat. Biar sonok sikit. Ya, cikgu usaha sonok menulis nama. Kami cantik tulisan dia. Kalau salah tak boleh baca tulisan dia tu memang payahlah dah. Terang nama tulisan. Kalau dalam Jawi ni punya khat nasakh namanya. Tulisan terang, kalau tak boleh baca kacau. Jadi itu semua macam cikgu usaha tulis macam itu. Sebenarnya dari segi psikologi memberi semangat kepada orang yang menengok. Kata yang orang ni bulan tahun depan
saya harap nama saya ada kat situ lah. Ada semangat. Alhamdulillah, semua orang bertindak, bertugas untuk menentukan supaya rasa ataupun niat nak berkorban tu bukan pada hari korban tu. Mulai daripada hari ini kita dah mula nak simpan singgit-singgit seorang. Kalau masjid nak buat boleh juga, masjid sendiri boleh buat juga. Tapi letihlah bendahari menulis yang RM1 penat bendahari tu, siang bendahari kan. Tapi boleh, susah sikit tak apa, asalkan dia jadi baik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban kita pada tahun ini, dan kita akan melihat apa saja pahala yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai waktu itu. Jadi mari sama-sama kita baca wal asri agar kita tidak jadi orang rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.